السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سائر الأنبياء والمرسلين أصحاب رسول الله أجمعين وتابعهم وتابع التابعين من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sekali lagi kita bersama-sama pada tengah hari ini untuk kita sambung pengajian kitab kita berkenaan dengan soal jawab akidah, iaitu pada muka surat bawah muka surat apa kita? 7 Soalan 6. Soalan yang ke-6. Jadi kita duduk dalam pelajaran ataupun ilmu yang wajib kita belajar, yang wajib kita tahu, yang wajib kita reti, yang wajib kita faham, iaitu ilmu akidah ataupun ilmu tauhid ataupun ilmu makrifat ataupun ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita nak sambung soalan yang berikutnya, iaitu soalan yang ke-6. Setelah kita belajar macam mana wujud, qidam, baqa, maka hari ini kita nak sambung betul tak? Mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Situ lah. Baik. Yang lepas kita belajar i'tiqad dengan wujud Allah. Kita belajar Allah Subhanahu Wa Taala bersifat wujud. Maka yang wajib kita amalnya i'tiqad dalam hati, Allah maujudun, Allah Taala ni ada. Duduklah hati kita. Allah ni ada sungguh. Yakin kata ada. Gitu. Yang keduanya qidam. Apa dia qidam? Sedia. Sedia tu apa? Sedia ni tak ada awal. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada awal, permulaan. Itu poinnya. Poin belajar sifat 20 situ. Wujud, Allah Ta'ala ni ada. Allah Ta'ala ni zat Tuhan kita. Qidam, sedia tu apa? Sedia tak ada awal. Itu poin yang kita nak i'tiqad. Takut kita duk belajar selama ni duk sebut sedia apa dia sedia. Tak faham. Sedia ni tak ada awal. Kenapa? Selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semua ada awal. Semua ada awal. Selain daripada Allah, mesti ada awal. Ada permulaan. Ada permulaan, ada intro. Ada beginning. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada awal. Itu maksud qidam. Dan seterusnya baqa. Baqa ni tidak ada akhir, tidak ada tidak ada ending, tak ada. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat baqa. Itu yang kita nak i'tiqad. Tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada Allah, dia ada akhir dia. Melainkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, bahawasanya kekal dia. Dan seterusnya kita nak sambung hari ini, iaitu soalan yang ke-6, berkenaan dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kaifal i'tiqadu bi mukhalafatihi ta'ala lil hawadis ail makhluqati. Soalannya, bagaimanakah cara meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu berbeza dengan makhluk-makhluknya? Macam mana cara kita nak yakin yang Allah ni tak sama dengan makhluk? Itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mukhalafah ni tidak sama. Berbeza, tidak serupa.
Tidak menyamai dengan makhluk. Macam mana kita nak yakin ni? Maka jawapannya huwa an na'taqida anna Allah Ta'ala la yushabihuhu syai'un la fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Kita nak yakin bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun. Tak serupa langsung. Sama ada pada zatnya, pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala tu dengan diri makhluk tak sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kalau nak ikut tak boleh nak sebut diri. Tapi oleh kerana nak bagi faham kena sebut juga. Kalau tak sebut tak boleh, teman jadi tak faham macam mana. Kan? Sebab Allah Ta'ala ni bukan jenis diri. Faham lah? Tapi sebut juga tu sebagai gambaran saja. Sebagai gambaran. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk ni tak sama pada zat dia. Pada zat. Bila kita sebut zat, dirilah. Kalau macam ni zat buku, ni zat gelas, ni zat botol, air tu zat air. Gitulah diri benda tu. Diri benda tu. Material lah. Boleh kita istilah gitu. Kalau ni lah benda, boleh kita panggil material. Diri tu. Kalau benda makhluk lah, Allah Ta'ala bukan begitu. Allah Ta'ala bukan diri, bukan apa. Allah Ta'ala ni tak sama. Nak cerita Allah Ta'ala ni, zat Allah Ta'ala ni tak sama. Zat kita lain. Contoh zat diri kita ni terdiri daripada tulang, daripada daging, daripada darah, hasil banyak perkara, barulah boleh panggil diri kita. Kan? Terdiri daripada nafas, udara, macam-macam. Baru boleh kata diri kita. Diri yang zahir ni lah. Adapun Allah tidak ada gabungan daripada apa-apa nak jadi Allah. Tak. Allah Ta'ala ni tak sama. Macam mana? Wallahu alam. Zat Allah kita tak boleh fikir. Tak boleh nak fikir. Macam mana? Tak boleh. Habis dekat tu. Otak kita tak boleh kira. Zat Allah tu. Makhluk boleh fikir. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Fikir makhluk Allah, jangan fikir zat. Yang kita nak yakin, nak i'tiqad ni iaitu i'tiqad zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ni tak sama dengan benda baharu, dengan makhluk. Meyakini bahawa Allah tidak menyerupai sesuatu pun. Sama ada pada zatnya, zat Allah, diri Allah, dan juga sifatnya. Macam saya, diri saya ni zat. Zat, sifat. Sifat apa dah? Sifat tu lah. Kuruh kering. Ustaz kuruh. Tu kuruh tu sifat. Ustaz lah, ustaz kuruh. Kuruh ni turun banyak kilo. Tu. Itu dia panggil sifat. Allah, ni sifat dia gini. Makhluk sifat gini. Ni diri zat, sifat tu kuruh. Contoh lah tu, contoh. Sifat mahu pun perbuatan. Kita punya perbuatan macam mana? Perbuatan kita ni terdiri daripada banyak benda. Jadi perbuatan. Kalau kita nak buat, nak hasilkan perbuatan kita, nak boleh kata perbuatan banyak perkara kita ada banyak perkara, baru boleh panggil perbuatan. Adapun Allah tidak. Maka Allah ni tak sama. Sama ada dari segi zat, sifat dan juga perbuatan. Zat, sifat, perbuatan. Boleh faham ni zat, sifat dengan perbuatan? Kalau tak faham tanya terus. Tak apa. Ataupun sat lagi nak tanya. Apa dia zat, apa dia sifat, apa dia af'al. Tu, perbuatan. Perbuatan Allah. Kan? Perbuatan Allah. Allah Ta'ala perbuat sekalian perkara.
Sebenarnya yang kita duk bergerak ni, gerak gigi kita adalah perbuatan Allah. Af'al Allah. Allah Ta'ala duk gerak kita. Kan siapa gerak kita? Tu. Nampak tak? Tapi Allah, perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan kita. Kena faham itu? Allah Ta'ala tak sama. Perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah. Itu zat, sifat dan juga af'al. Sifat Allah. Apa dia sifat Allah? Qudrat, kuasa. Itu sifat Allah tu, kuasa. Kita kuasa tak? Kuasa. Sama tak sifat kita dengan sifat Allah? Tak sama. Kita kuasa tak? Kuasa. Boleh akak beras 5 kilo. Tapi sekat 5 kilo tu kan? Ataupun 10 kilo, ataupun 20 kilo. Kan? Contohlah. Ataupun akak kereta. Tu. Kuat. Tarik bah dengan gigi. Kuat. Tak? Tapi tidak hakiki. Tidak hakiki. Itu kuat. Kuat makhluk tu tadi. Tidak sama dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu peringkat mula. Dia banyak lapis nak cerita kuat. Banyak lapis. Kita pergi selapis 2 lapis gitu sudah. Kan? Jadi kita kena yakinlah, yakin yang Allah Subhanahu wa taala ni tak sama. Tidak serupa pada zat Allah, diri Allah. Zat ni gelas ni. Contoh. Tak? Ini dipanggil zat, orang panggil gelas. Sifat tu apa? Bulat ataupun comel. Tu sifat dia. Sifat bagi gelas. Sifat ni duduk pada gelas. Tu dipanggil sifat. Faham? Tu. Itu sifat. Perbuatan. Perbuatan setelah hasilnya itu dipanggil perbuatan. Perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk dan juga perbuatan Allah ni tidak sama. Jadi itu kesimpulan dia, Allah Ta'ala ni tidak sama, tidak serupa, sama ada dari segi sifat, dari segi zat, dari segi perbuatan. Sebab itu sifat-sifat yang makhluk bersifat tak boleh kita nak samakan dengan sifat Allah. Yang makhluk bersifat, sifat bagi makhluk kita nak letak pada Allah, tak boleh. Contohnya sifat makhluk ni duduk di atas. Maka kita nak kata Allah Ta'ala duduk di atas, tak boleh. Tu kiri, kanan, depan, belakang, tu sifat makhluk. Faham? Ni kiri ni. Kiri ni kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Itu semua tu sifat apa? Sifat makhluk. Nampak? Maka sifat makhluk ni lah tidak sama. Tak boleh kita nak sama dengan sifat Allah. Kita nak kata Allah Ta'ala duduk di atas, duduk di bawah, duduk di tepi. Tak boleh. Nampak? Kerana apa? Kerana itu adalah sifat bagi makhluk. Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat makhluk. Tak sama. Nampak tak? Faham ni? Sebab tu jangan duduk etikot Allah Ta'ala duduk atas langit. Duduk di mana? Duduk. Kita letakkan Allah Ta'ala tu bertempat. Take place. Maka tak boleh. Kerana ambil tempat, ambil lapang ni, memenuhi ruang, memenuhi isi padu, mengambil ruang, itu adalah sifat bagi makhluk. Sifat Allah tak sama. Ni mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. I'tiqad. I'tiqad. Sebab tu tak boleh kata Allah Ta'ala duduk atas arah. Duduk atas arah tak boleh kata. Allah Ta'ala duduk atas arah tak boleh kita nak menetapkan Allah Ta'ala duduk di satu-satu tempat. Tak boleh. Kerana apa? Mengambil tempat itu adalah sifat makhluk. Ni kita belajar mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala tidak sama, tidak serupa
pada zat, pada sifat dan perbuatan Allah SWT. Boleh faham ni? Tak faham tanya tu. Bagaimana kita nak menerangkan kepada seorang sifat mani yang ada pada diri kita dengan sifat mani pada Allah SWT? Okey. Langkah pertama, sifat, bila kita sebut sifat ma'ani ni, sifat yang ada pada zat. Kalau pada Allah SWT, sifat ma'ani ni yang 7 lah. Kena ingat tu. Sifat ma'ani yang 7. Allah SWT bersifat ma'ani yang 7. Apa dia? Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini sifat ma'ani. Nama dia. Maka Allah SWT ada sifat ma'ani ni. Ada sifat ma'ani. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Maka Allah SWT buat juga pada kita. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada tak pada kita tu? Ada tak? Ada. 7 tu sifat ma'ani. Tujuan apa Allah Ta'ala buat? Tujuan apa? Tujuan nak suruh ingat tu lah. Nak suruh kita ingat Allah SWT ni bersifat qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tu tujuannya. Tu yang kata kenal diri tu. Mengenal diri. Kita duduk pada kita kan. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Duduk pada kita ni. Tujuan apa? Tujuan nak suruh ingat pada dia saja. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingati Allah, berzikir pada Allah SWT tu akan menenangkan hati kamu. Tenang hati tak kalau kita ingat kudrat aku, kudrat Allah. Dengan kudrat Allah ni. Kalau tidak, boleh tak kita buat sesuatu tanpa kudrat Allah? Boleh tak? Tak boleh. Kehendak kita, kehendak Allah. Kehendak aku nak tu, nak ni, nak tu, nak ni. Tak. Hakikatnya kehendak Allah. Hakikatnya kehendak Allah. Tu. Cuma nampak macam kita, nak nampak macam kita. Sebab tu kadang-kadang kehendak kita tak tercapai semua. Sebab apa? Allah Ta'ala nak cerita. Sebab bukan kehendakmu secara total. Tu. Iradah, kehendak. Ilmu ada pada. Ilmu Allah. Dengan ilmu Allah, hak kita mana ada? Kan? Ilmu Allah. Tu. Cuma Allah Ta'ala buatlah kita ni macam apa ni, macam ada ilmu. Tak, hakikatnya ilmu Allah. Ilmu lagi qudrat, iradah, ilmu, hayat, hidup kita. Hidup Allah. Kita boleh hidup kalau Allah Ta'ala tak hidup. Boleh hidup kita? Tak boleh. Hayat, hidup, sama, mendengar. Mendengar. Allah Ta'ala boleh dengar lah. Allah Ta'ala boleh dengar. Kita boleh dengar. Tu sifat tu. Maka sifat ni tak sama lah. Tidak sama dengan sifat qudrat, tak sama dengan qudrat Allah. Tak, iradat tak sama dengan iradat kita. Iradat Allah SWT hakiki. Betul semua. Iradat kita dah bukan semua boleh. Tak. Kalau ikut kehendak kita nak jadi kaya semua. Semua kaya. Kan? Lain semua orang nak kaya. Nah, kalau ikut kehendak kita, minyak tak naik. Tu. Minyak tak naik. Kehendak kita kan. Kalau kehendak kita boleh jadi belaka, minyak tak naik. Ni tak. Naik juga. Tu nampak. Sebab tu kehendak Allah. Tapi kita kena usaha lah. Sekejap lagi kata dah naik kan, tak kena usaha. Kena usaha lah. Bagilah maklumat sikit. Tak, bagi orang faham sikit. Lagu mana pak siapa. Jadi jadi lagu ni mahal. Sebab dia, sebab pemimpin bawah. Tu lah. Jadi mahal. Pemimpin bawah, pemimpin penting diri sendiri.
Tak. Pemimpin senang, nak senang dia. Tu lah sebab dia. Ada cari tengoklah pemimpin yang susah, ada? Tak? Tak ada. Mana ada? Bayar. Semua nak isi perut dah semua. Nak suruh kenyang perut anak bini tu lah. Rakyat mampu pergi ya, mung. Jangan aku boleh projek. Jangan aku boleh makan banyak. Tu lah. Kalau betul-betul pemimpin ni fikir rakyat, tak? Dia tak boleh duduk lagu tu. Dia kena tolonglah orang susah. Tak percaya tercek tengok. Suruh mereka buat ni lah. Cek tengok buat akaun. Tak cukup akaun dalam Malaysia, luar negara pun dah ni. Tak? Tu sebab pemimpin penting diri sendiri. Tu lah. Kalau pemimpin tak penting diri sendiri, rakyat senang lama lah. Rakyat senang lama lah. Jadi maknanya kita kena usahalah. Kita yakin semua tu kehendak Allah belaka. Tapi kita ada usaha ikhtiar kita. Hakikat, faham? Syariat disuruh kita usaha ikhtiar cari perkara yang betul. Itu syariat. Jadi sifat ma'ani ni tadi kita nak cerita ke orang macam mana. Maknanya kita kena ingatlah Allah Ta'ala buat sifat ma'ani pada kita ni nak suruh sentiasa ingat pada Allah SWT. Hati dekat dengan Allah. Tu tujuan dia. Sifat ma'ani yang ada pada kita tu. Qudrat iradat, ilmu hayat, sama' basar kalam. Supaya kita ingat ilmu kita bukan ilmu yang hakiki. Ilmu yang hakiki hak Allah. Situ. Cuma pada kita ni bayang-bayang saja. Itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kesimpulannya kita ambil poin daripada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ni. Bubuh dalam hati kita, pegang kemah-kemah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tidak sama dengan sifat makhluk, sama sekali. Tu duduk situ. Dari segi zat, dari segi sifat, dari segi perbuatan, tak sama. Dan perkara-perkara yang makhluk bersifat, maka sifat ni tidak ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam kita sebut tadi. Sifat-sifat yang makhluk bersifat tu. Kiri, kanan, depan, belakang, itu semua sifat makhluk. Maka sifat makhluk ni tidak ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama sekali. Pegang kemah tu. Barulah kita yakin. Barulah kita tak faham kata Allah Ta'ala turun daripada langit. Ni dok faham Allah Ta'ala turun langit lagi. Macam rumah Allah ni dok atas langit. Ada orang faham lagi tu. Sebab dia tak faham sifat. Sifat makhluk dengan sifat Allah. Allah Ta'ala tak bersifat ni atas-atas tak ada, bawah semua tak ada. Itu semua tu sifat bagi makhluk. Baik, habis itu. Boleh lah. Dia boleh lah. Ni. Soalan yang ketujuh. Kaifal i'tiqadu bimukhalafati zatihi lil hawadith. Bagaimana cara nak yakin bahawa zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu berbeza dengan makhluk-makhluknya? Macam mana nak yakin bahawasanya zat Allah dengan makhluk berbeza? Dia sebenarnya sebut zat ni nak suruh beza. Suruh beza tak? Allah dengan kita tu lah. Kalau nak ikut betul-betul sebut zat tu pun tak betul lah. Faham lah? Sebut zat pun tak betul lah. Sebab Allah bukan jenis zat. Tapi oleh kerana nak bagi faham, nak cerita, nak cerita, tu lah sebut zat tu. Hakikatnya tak betul sebut zat pun. Sebab Allah Ta'ala bukan jenis zat.
Allah Ta'ala ni tak tahu sebenarnya. Tapi sebab tu sebagai gambaran nak belajar. Kalau tidak, tak ada ilmu. Kalau tak sebut, jadi tak ada ilmu. Sebab benda tak boleh cerita. Kan? Tu. Sebut zat, itu kata ulama, ada setengah ulama kata, nak sebut zat pun tak apa betul. Tak betul lagi. Sebab Allah Ta'ala bukan jenis zat. Tapi sebut juga zat tu, nak suruh faham. Ni Allah, ni makhluk. Tu saja. Jadi nak beza. Nak membeza. How to make it different. How to make different. Macam mana nak buat perbezaan antara zat Allah dengan makhluk. Jadi jawapannya ialah huwa an na'taqida anna zat Allah la tushabihu syai'an minal makhluqat biwajhi minal wujuh fa kullu ma tarahu aw yakhturu bibalika fallahu laysa kadzalik laysa kamitslihi syai'. Ini ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Laysa kamitslihi syai'. Jadi jawapannya macam mana kita nak yakin Allah dengan makhluk ni berbeza, maka kita kena yakin bahawa zat Allah SWT tidak menyerupai mana-mana makhluk. Sama ada makhluk yang pernah dilihat ataupun gambaran yang pernah terlintas dalam minda manusia. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Tak sama. Mari fikir lagu ning pak. Bukan. Tergambar dalam kepala kita. Bukan. Yang duk tergambar tu bukan. Semua bukan. Tu zat. Zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang serupa. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kena yakin yakin dalam hati kita. Makhluk lemah, yang kuat Allah. Tak sama. Itu pada zat, fi zatihi, pada zat Allah Subhanahu wa taala. Diri Allah ataupun Allah Subhanahu wa taala tu. Tak sama dengan makhluk. Sebab makhluk ni adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk dengan khaliq. Khaliq pencipta. Makhluk perkara yang dicipta tu. Bila sebut makhluk, ini adalah perkara yang selain daripada Allah SWT, maka dikatakan makhluk. Perkara selain daripada Allah, itu dikatakan makhluk. Kerana dicipta. Tak kira lah apa benda pun, semua makhluk. Semua benda baharu. Bila sebut makhluk, dia benda baharu. Ini kaedah tauhid. Bila sebut makhluk, dia mesti benda baharu. Bila sebut benda baharu, dia mesti makhluk. Apa maksud makhluk? Dicipta, kena buat, kena jadi. Itu maksud makhluk. Tu. Dicipta, di-create oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bila sebut benda baru, dia mesti makhluk. Bila sebut makhluk, dia mesti benda baru. Dia benda yang apa ni, yang sama. Makhluk dengan benda baru. Sebab selain daripada Allah Subhanahu wa taala dikatakan benda baharu. Tak kira lah apa benda pun selain daripada Allah benda baharu. Bukan proton saga baru saja benda baru. Kan? Ataupun apa? Produk Asia saja benda baru. Pasal baru keluar ada. Selain daripada Allah dikatakan benda baru. Cuba sebut tengok. Apa dia? Benda baru. Sebut lah. Apa dia? Soalan kuis. Benda baru. Apa dia? Apa dia? Sebut lah. Apa benda apa? Kapal terbang, kereta. Lagi apa lagi? Naik dua kupang. Nak suruh kita nampak bahawasanya benda baru ni, jangan kita nampak yang kita duk tengok saja. Malaikat, jin, syurga, neraka, semua benda baru.
Nampak jangan kita tersekat-sekat benda hak kita nampak itu benda baru. Ya, itu memang betul. Tapi langkah sikit lagi. Syurga neraka pun benda baru kan? Sebab perkara yang selain daripada Allah SWT. Syurga dicipta oleh Allah, maka dia dikatakan benda baru. Neraka dicipta oleh Allah SWT, maka dikatakan benda baru. Apa maksud benda baru? Benda yang dicipta oleh Allah SWT. Benda yang kena jadi. Benda yang tak boleh ada dengan sendiri. Itu dikatakan benda baru. Jangan kita kata makhluk ni saja, bukit, gunung, langit, bumi itu saja. Syurga, neraka, jin, setan, itu semua benda baru. Sebab Allah Ta'ala yang buat. Allah Ta'ala cipta. Jin Allah Ta'ala buat. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidak aku jadikan jin tu. Jin pun kena buat, kena jadi. Dicipta. Wal insa, dan juga manusia, illa liya'budun, melainkan untuk beribadah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk kenal Allah sebenarnya. Untuk kenal Allah. Itu sifat mukhalafah, mukhalafatu lil hawadih dari segi zat. Kita berhenti ke 45. 145. Berapa minit? 5 minit 5 minit. Sebab nak sembahyang hajat lagi dah. Jadi 5 minit ni, sebelum kita masuk soalan ke-8, tuan-tuan tanda kita berhenti sini. Tapi nak apa ni, kau ada soalan apa 5 minit bab tauhid ni, tanyalah. Masalah. Ada pendapat mengatakan Al-Quran ke makhluk? Ya. Okey. Al-Quran ni, bila orang tanya Quran ni makhluk ke qadim? Jawapan kita mesti qadim. Orang tanya Quran ni baru ke qadim? Kita kena jawab qadim. Quran tu. Tapi kalau dia tunjuk apa nama ni, ni baru. Huruf baru. Khetah baru. Tapi kalau orang tanya Quran tu baru ke qadim? Kita kena jawab qadim. Gitu. Faham? Quran qadim. Sebab Quran ni apa? Kalamullah. Kalamullah qadim. Kalamullah ialah qadim. Tapi kalau dia tanya, hak ni barulah. Ketah. Boleh pegang. Ni. Tak. Ni huruf ni baru ke? Pasal boleh tengok. Nah, tapi Quran tu qadim dah. Qadim lah. Kena jawab qadim. Tak boleh kata Quran tu baru. Gitu lah. Kena faham tu. Tapi kalau tunjuk lagu ni, ni getah baru lah. Huruf pun baru juga sebab boleh tengok. Boleh pegang, boleh tunjuk. Qadim ni tak boleh tengok. Tak boleh tunjuk. Itu yang qadim. Maka yang kata Quran tu, bila kita baca, yang apa ni, yang kita kata secara indirect tu, itu yang qadim tu. Yang secara tak langsung maksud Quran tu. Yang ni, yang kita tunjuk, boleh pegang ni, ini benda baru lah. Tapi kalau orang tanya Quran tu baru ke qadim, kena jawab qadim. Faham lah? Boleh faham tu? Kena jawab qadim. Sebab Quran tu kalamullah. Nah, orang tanya Quran baru ke qadim? Qadim. Kertas baru lah. Tulisan baru. Yang qadim ni, yang qadim Quran. Tu. Kena jawab gitu. Faham? Tu nak suruh beza tu. Nak suruh beza. Kau orang perempuan nak tanya ke apa? Ya. Nur Muhammad makhluk Allah. Allah Ta'ala buat. Disebut dalam setengah kitab lah, asal kejadian manusia. Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala jadikan Nur Muhammad. Tak Nur Muhammad. Allah Ta'ala buat juga makhluk Allah. Allah Ta'ala cipta sekalian makhluk tu daripada Nur Muhammad. Ini cerita. Cerita.
Semua perkara tu dicipta apa ni dengan Nur Muhammad. Allah Taala buat Nur Muhammad, dicipta sekalian makhluk ni daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad ni apa? Cahaya. Cahaya. Hakikatnya cahaya Allah lah. Kan? Sekalian makhluk ni. Nah, tu Nur Muhammad. Nur Nabi, Nabi Muhammad. Nah. Okay. Dalam kitab Tajul Muluk ada cerita. Tajul Muluk. Tapi kitab tu depa tak pergi baca. Pernah dengar tak kitab Tajul Muluk? Baca belah tepi dia. Jangan baca belah dalam. Dalam pembaca jugalah dia. Yang tu kita tak boleh pegang 100%. Itu cuma firasat orang mukmin. Jangan kita jadi akidah, bukan. Kita Tajul Muluk. Itu sebagai firasat. Maknanya benda tu bukan 100% tak. Kena faham tu. Tu tujuan kita nak belajar akidah. Barulah kita faham benda yang kita buat. Macam kita dok berubat lah. Ni nak cerita sikit. Berubat lah. Kita baca ayat Quran. Tu ayat Quran sendiri tu. Kita iktikad ayat Quran bagi lega ke? Allah bagi lega. Allah bagi lega, bukan ayat Quran tu. Ayat Quran itu kalamullah. Yang bagi lega tu Allah. Tapi melalui itulah. Apa namanya? Usaha ikhtiar kita jalan lagu tu, syariat. Syariat dia berjalan kot tu melalui ayat-ayat Allah. Jadi dengan sebab hakikatnya Allah Ta'ala yang kita lega. Macam kita duk makan ubat apa semua tu lah. Kan? Bukan ubat tu bagi lega, Allah hakikatnya. Zahir kita buat lagu tu lah. Jangan kata hakikat semua tinggal zahir tu tak boleh. Syariat ni zahir lah. Zahir kita buat lah, ubat kita makan apa semua. Makanlah ubat. Tapi etikad kita Allah bagi lega. Gitu. Nah. Bismillah. Minum air yang bagi hilang dahaga apa? Allah bukan air tu. Tapi minum juga tu. Itu jalan zahir syariat. Minum lah. Sebab orang tak minum yang hilang dahaga apa dah. Makan, ada orang tak makan kenyang apa dah. Kalau kita kata minum tu lah hilang dahaga, makan tu lah jadi kenyang. Orang tak makan tak kenyang. Tapi ada orang tak makan pun kenyang. Ada. Dia baca Fatihah kenyang. Dia baca Fatihah kenyang. Kita tak sampai lagi. Kita kena makan nasi ayam 2 bungkus baru kenyang. Kita peringkat tu dulu. Baca Fatihah jilat tangan kenyang. Baca Fatihah jilat tangan kita. Baca Fatihah hamuh di tangan jilat kenyang. Mana nak tahu kau apa nama depa tahu kita dalam hutan ke apa ke. Mana kita kan. Terdesak. Melapa, baca Fatihah, qul huwallah, muh di tangan tu jilat. Kan? Minta Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang bagi kenyang, makanan tak bukan bagi kenyang. Mana nak tahu tak? Jadi habis. Kau ada soalan lain lagi ke? Tak ada, kita berhenti ni. Soalan yang ke-8. Kita berhenti ni. Jadi kesimpulan dia, kita belajar hari ni, nak suruh pegang. Apa yang kita belajar hari ni? Kita belajar hari ni, satu sifat Allah, iaitu mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Allah Ta'ala ni tak serupa dengan
makhluk, dengan benda baru, dengan perkara yang selain daripada Allah. Bubuh dalam hati. I'tiqad kemah-kemah. Allah Ta'ala tak sama. Dari apa segi pun tak sama. Bubuh itu dalam hati. Ada orang nak buat jadi serupa, kita tak i'tiqad. Itu i'tiqad tak betul. Nak jadi serupa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penyerupaan Allah ni dengan makhluk, maka kita kata salah. I'tiqad yang salah. Jadi itulah poin yang kita belajar pada hari ini. Allah Ta'ala ni tidak sama. Sebab itulah kita tak boleh nak kata Allah Ta'ala duduk di atas. Sebab atas itu adalah sifat bagi makhluk. Sifat benda baru. Wallahu a'lam. Semoga Allah SWT bagi manfaat, bagi berkat, bagi rahmat kepada kita semua, para anak isteri kita, ahli keluarga kita, jiran tetangga kita, lebih-lebih lagi ibu bapa kita. Allah Ta'ala tempatkan bersama-sama orang yang soleh dan solehah, sama ada yang masih hidup ataupun yang dah meninggal. Allah Ta'ala bagi keberkatan, rahmat itu semua insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi sabilillah wal mazlumin wal mustad'afin fi kulli makan wa kulli zaman. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillah. Alhamdulillah.